Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi saya terima banyak request, bang tolonglah review Redmi 9 bang, nak review Redmi 9. Jadi inilah dia review Redmi 9. Phone ni ramai request sebab dengan harga RM500 korang boleh dapat specs yang mengancam. Contohnya dengan penggunaan chipset Helio G80, ada skrin Full HD+, ada 4 kamera, guna USB-C dan bateri 5020 mAh. Dan phone ni pun dah dijual secara rasmi dengan harga RM499 untuk varian 3GB RAM dan boleh tambah ekstra RM100 lagi untuk dapatkan varian 4GB RAM. Jadi dekat tangan saya ini merupakan varian 3GB RAM. Jadi apa yang saya nak cerita dalam video ini adalah berdasarkan kepada varian paling murah yang korang boleh dapatkan untuk Redmi 9 ni. Jadi saya pun dah gunakan phone ni lebih daripada seminggu dan tanpa melengahkan masa lagi, ini review saya untuk Redmi 9. Design belakang Redmi 9 ni kalau kita tengok kan, dia dah bawa design language Redmi K30 atau Poco X2 dengan design bulatan 4 kamera menegak dekat bahagian tengah. Binaan belakang phone ni diguna plastik dan ada tekstur bergaris untuk kurangkan kesan cap jari dan bagi grip supaya tak terlalu licin. Phone ni boleh kata agak besar sebab dia guna skrin 6.53 inci dan sedikit berat disebabkan daripada penggunaan bateri 5020 mAh. Dekat bahagian belakang phone ni ada fingerprint scanner yang sangat pantas dan korang boleh gunakan fungsi face unlock untuk mudahkan korang unlock phone ni. Dekat sebelah kanan phone ni ada volume button dengan power button dan dekat sebelah kiri ada 3 slot berasingan untuk masukkan 2 SIM dengan kad microSD. Dekat bahagian atas ada IR blaster untuk bolehkan phone jadi remote control dan dekat bahagian bawah ada earphone jack, USB-C dan speaker berasaskan mono. Sebelum saya terlupa, Redmi 9 untuk pasaran Malaysia ni tak ada NFC. Tapi yang bagusnya, dia masih ada support untuk Wi-Fi 5GHz, so bolehlah korang connect dengan sambungan Wi-Fi yang lebih laju. Walaupun phone ni murah, surprisingly, Redmi 9 ni guna skrin IPS LCD Full HD+, dengan saiz yang cukup besar iaitu 6.53 inci. Cuma saya perasan panel skrin ni dia guna panel yang murah, so warna dia tak begitu vivid sangat dan viewing angle pun agak limited kalau tengok skrin phone ni dari sisi lain. Tapi yang bagusnya, phone ni ada Widevine L1 untuk bolehkan korang tengok Netflix dalam HD, yang mana fungsi ni selalu ada dekat phone mahal je dan jarang diletakkan dekat phone bajet. Antara benda yang buatkan phone ni berbaloi beli sebab dia guna chipset gaming Helio G80, yang mana chipset ni lagi tinggi banding Realme C3 yang guna chipset Helio G70. Performance Helio G80 ni berada dekat atas Snapdragon 665, yang mana dia boleh bagi performance harian yang memuaskan dengan ketahanan bateri yang lama melalui penggunaan tenaga yang efisien. Cuma untuk varian 3GB RAM ni saya perasan apps ambil masa sedikit nak buka. Dan nak guna untuk gaming pun korang kena buang semua apps yang run dekat background tu dulu. Lepas tu baru boleh dapatkan performance yang sedap sikit masa gaming. Untuk PUBG Mobile, korang boleh setkan grafik sampai Smooth Ultra. Cuma fungsi gyro dia ada delay sikit dan mungkin akan dibaiki masa ada software update nanti. Game lain macam COD Mobile boleh set sampai medium high. Dan untuk peminat Mobile Legends, korang boleh setkan grafik sampai high setting. Dari segi interface, Redmi 9 ni guna interface MIUI 11 yang dijalankan bersama Android 10. Home screen dekat phone ni asalnya tak ada app drawer, tapi korang boleh aktifkan fungsi app drawer ni dekat bahagian settings. Selain itu, korang boleh tukar sejumlah pilihan tema, guna fungsi dual apps untuk klonkan app yang sama jadi dua, dan aktifkan fungsi one-handed mode untuk mudahkan korang menggunakan sebelah tangan. Dan dalam phone ni pun ada fungsi game turbo untuk bolehkan korang optimiskan performance, tengok frame rate dan CPU usage, serta mudahkan korang nak record gameplay masa main game. Untuk fungsi penggambaran, Redmi 9 ada setup 4 kamera yang mana terdiri daripada kamera ultra wide, kamera wide, bokeh dan macro. Dari segi kualiti gambar, phone ni tak ada fungsi night mode, tapi phone ni masih boleh bagi gambar yang sangat baik kalau korang onkan fungsi AI dan fungsi auto HDR dia. Bila kedua-dua fungsi ni diaktifkan, kamera phone ni boleh hasilkan gambar malam yang terang, mempunyai keupayaan dynamic range yang lebih tinggi, serta penghasilan noise yang lebih minimal. Cuma fungsi HDR dia akan ambil masa sedikit nak save gambar, tapi sangat berbaloi untuk diaktifkan sebab dia boleh bagi kualiti yang lagi baik. Untuk kamera ultra wide dia pun, gambar dari phone ni dilihat bagus untuk harganya sebab tak banyak phone murah yang boleh hasilkan image ultra wide sebaik Redmi 9 ni. Dan kamera phone ni pun ada fungsi makro, jadi bolehlah korang ambil gambar makro dengan jarak 4cm. Kamera depan phone ni guna sensor 8MP, yang mana hasilnya dilihat bagus
sebab dia boleh bagi selfie yang sharp dan tak putihkan sangat warna kulit dekat wajah saya. Dari segi video, rakamannya dilihat agak bergegar. Tapi yang bagusnya, korang boleh record sampai resolusi 1080p dan korang boleh gunakan juga kamera ultrawide dia untuk digunakan masa rakaman video ni. Okey, ini merupakan percubaan daripada kamera hadapan Redmi 9 dan sekarang ni saya berada di Tokyo Street di Pavilion KL untuk mencuba kamera hadapan telefon ini. Bila guna phone ni memang tak rasa risau langsung pasal bateri sebab kapasiti bateri dia sangat besar iaitu 5020 mAh. Bateri phone ni boleh dapat screen on time sekitar 10 jam untuk penggunaan casual dan kalau korang jenis cermat, phone ni boleh bagi dalam 2 hari penggunaan dengan 4 jam screen on time sehari. Dari segi charging, phone ni dia bagi charger 10W dalam kotak tapi korang boleh singkatkan lagi masa charging dia dengan menggunakan charger 18W yang boleh dibeli secara berasingan. Secara keseluruhannya, saya boleh katakan yang Redmi 9 ni ialah phone new set paling berbaloi untuk 2020 yang korang boleh dapatkan dengan bajet RM500. Sebab kenapa? Sebab phone ni ada specs yang hebat untuk harganya. Macam penggunaan chipset Helio G80, guna screen Full HD+, ada 4 kamera, ada fast charging, guna USB-C dan bateri 5020 mAh. Bukan setakat tu je, phone ni pun ada IR blaster, sokongan Widevine L1 dan ada Wi-Fi 5GHz untuk bagi nilai tambah dekat phone ni. Cuma saya sangat sarankan korang untuk beli varian 4GB RAM sebab varian 3GB RAM ni dia ada rasa hiccup sikit dan ambil masa nak buka apps, so extra RAM ni sangatlah penting untuk bagi penggunaan yang lagi lancar. Apa-apa pun, Redmi 9 ni sebuah phone yang paling value for money untuk bajet RM500 bagi tahun 2020 sebab dia padat dengan sejumlah fungsi yang tak ada dekat pesaingnya dan yang penting, dia ada specs yang powerful untuk memenuhi penggunaan harian dan gaming. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe sebab lepas ni kita akan ada review Sharp Aquos R2 iaitu phone Snapdragon 845 termurah. Lepas tu kita ada review tablet RM399 iaitu Lenovo Tab M7 dan review Redmi 9A iaitu phone termurah daripada Redmi untuk tahun ini. Macam biasa, kalau korang ada sebarang soalan ke cadangan ke, jangan segan silu untuk bagi dekat bahagian komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.